Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Liza Hassan dalam Sinar PM 8 Februari. Perkembangan hari ini dimulakan dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu merujuk beberapa perkara ke Mahkamah Persekutuan berkaitan semakan kehakiman bagi mencabar keputusan kerajaan melaksanakan darurat. Peguam Nyerang Kapal Sing berkata ini termasuk sama ada nasihat kerajaan untuk Agung menggantung Parlimen adalah tertakluk di bawah klausa penggulingan dalam artikel 150 Perlembagaan. Beliau juga mahu mahkamah memerintahkan sama ada keputusan menggantung Parlimen boleh disemak semula oleh mahkamah atau boleh dihalang sepenuhnya oleh Badan Perundangan. Beliau juga mendakwa nasihat Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Agung bertentangan dengan undang-undang. Anwar yang juga Presiden PKR dan Ahli Parlimen Port Dickson memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman pada akhir Januari lalu dengan menambahkan Perdana Menteri dan Kerajaan. Kita ke perkembangan seterusnya. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berharap spekulasi bahawa kerajaan sengaja melonggarkan kawalan pergerakan PKP 2.0 dan membiarkan kes COVID-19 meningkat agar PKP dan darurat boleh dipanjangkan adalah tidak benar. Beliau berkata sekiranya dakwaan itu benar, ia adalah derhaka paling dahsyat kepada rakyat kerana kesihatan dan kesejahteraan mereka untuk jangka masa panjang sengaja dikorbankan. Najib yang juga Ahli Parlimen Pekan berkata PKP 2.0 lebih sukar berbanding PKP yang dilaksanakan pada Mac tahun lalu berikutan simpanan dan rizab sektor swasta dan rakyat terutamanya sudah habis digunakan. Beliau juga berpendapat bantuan kerajaan sudah berkurang dan seperti tidak lagi nampak jalan keluar dari kesempitan apabila kes COVID-19 tetap tinggi sepanjang PKP. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fazil Syari berkata Pakatan Harapan sendiri tidak boleh diharap untuk melaksanakan pindahan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau RUU 355. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail semalam yang mempersoalkan mengapa tiada desakan daripada pemimpin PAS berhubung perkara itu. Mengulas lanjut, Ahmad Fazil berkata perkara itu telah pun dibincangkan dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Dewan Rakyat pada 26 November lalu. Dan ia telah dijawab oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuki Syari, yang menggariskan pelan bertindak kerajaan ke atas memastikan usaha menaik taraf kuasa Mahkamah Syariah dapat dilaksanakan. Kerajaan Malaysia melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri memfailkan saman terhadap Eric Tan Kim Long yang didakwa sebagai sekutu ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo, memintanya membayar cukai pendapatan berjumlah 68 juta ringgit. Kerajaan Malaysia selaku pelanti memfailkan writ saman dan penyataan tuntutan melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri pada 15 Januari lalu di Mahkamah Tinggi dengan menamakan Tan sebagai defendant. Media sebelum ini melaporkan Tan merupakan sekutu rapat Jolo dan turut terlibat dalam transaksi berbilion ringgit dalam skandal 1MDB. Dan kita beralih ke perkembangan sukan. Lionel Messi menjaringkan gol terpantas sebagai pemain simpanan di La Liga apabila dia hanya memerlukan 136 saat selepas dimasukkan bagi membantu Barcelona menang 3-2 ke atas Real Betis. Messi adalah antara beberapa pemain utama yang direhatkan apabila Ronald Koeman mahu memberi tumpuan untuk aksi separuh akhir Copa del Rey berdepan Sevilla ketika cabaran Barca semakin malap dalam memburu gelaran La Liga. Kekalahan boleh menyebabkan ia dipersoalkan tetapi Messi menyamakan kedudukan kurang daripada 3 minit selepas masuk babak kedua dan kemudian membantu Francisco Trico menjaringkan gol kemenangan lewat permainan. Pasukan bimbingan Koeman ketinggalan 7 mata di belakang pendahulu La Liga Atletico Madrid yang kurang 2 perlawanan dan bakal berdepan Celta Vigo di laman sendiri awal pagi esok. Okey, jadi itu saja top 5 news pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM kepada semua rakyat Malaysia, ayo bersama memerangi jenayah rasuah melalui gerakan Sinar untuk Malaysia dan Rasuah Busters. Semestinya nilai moral karakter bangsa dan untuk itu teruskan bersama kami di Sinar Harian menerusi portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian
bagi mengikuti perkembangan semasa dalam dan luar negara.